Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi hari ini saya nak membincangkan isu kertas siasatan terhadap Apandi Ali dan Datuk Seri Najib Tun Razak, ya. Jadi tajuk dia silap, sekejap lagi saya akan perbetulkan. Jadi tajuknya seharusnya berbunyi kertas siasatan, bukannya kertas pertuduhan, ya, terhadap Najib dan Apandi Ali. Jadi kita sudah sedia maklum bahawa baru-baru ini dalam kes melibatkan saman Apandi Ali terhadap Lim Kit Siang, di mana Apandi Ali telah kalah, ada satu penghakiman telah dibuat dan berdasarkan penghakiman ini sudah terdedah satu penipuan besar oleh Apandi Ali selaku Peguam Negara, di mana apabila Apandi membuat sidang media pada Januari 2016 dan membersihkan nama Najib, sekaligus mengesahkan bahawa memang Najib menerima derma daripada Raja Arab Saudi, dan kononnya, ya, Apandi ada hantar satu pasukan ke Saudi Arabia, di mana pasukan ini juga melibatkan beberapa individu dari SPRM, dan mereka kononnya telah bertemu dengan Raja Arab Saudi ataupun pihak penderma dan mengesahkan bahawa derma dimasukkan ke dalam akaun Najib. Kini kita tahu semuanya satu penipuan, dan ini bukan daripada pengakuan mana-mana pihak, tetapi daripada pengakuan Apandi secara langsung apabila Apandi di dalam kes melibatkan Lim Kit Siang itu memberi kenyataan yang bercanggah, dan sebenarnya ada pengakuan bahawa mereka tidak pernah berjumpa dengan penderma. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat satu usaha menipu rakyat Malaysia dan penipuan oleh pejabat peguam negara di bawah Apandi Ali untuk cuba menyelamatkan Najib sebelum PRU 14. Kononnya Najib menerima derma Raja Arab Saudi. Jadi benda ini perlu dibuka kertas siasatan segera, walaupun ada orang akan berkata Apandi Ali merupakan peguam negara dan tindak tanduk dia sebenarnya menurut perlembagaan tidak boleh dipersoal, tapi saya menjemput peguam-peguam berkaitan untuk memberi penjelasan berhubung isu ini. Pada tanggapan saya, oleh kerana sudah ada satu penghakiman dan satu kenyataan percanggah yang dikeluarkan oleh Apandi Ali yang secara tidak langsung bersifat satu pengakuan bahawa Apandi Ali menipu, maka ada asas untuk diadakan satu kertas siasatan dan mungkin kertas pertuduhan terhadap Apandi Ali. Dan ini sekaligus membuktikan bahawa apa yang diberitahu oleh Najib sendiri di dalam satu temu ramah bersama Al Jazeera adalah benar, iaitu Najib mengaku bahawa dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi, sekaligus mengaku secara tidak langsung bahawa dia menipu rakyat Malaysia sebelum PRU 14, di mana sebelum PRU 14 kita diberitahu itu sememangnya sah derma Raja Arab Saudi. Dan juga perlu dilakukan siasatan terhadap Azam Baki kerana penghakiman ini secara tidak langsung telah membuktikan bahawa Azam Baki menipu apabila memberitahu mengesahkan bahawa ianya derma Raja Arab Saudi, kononnya telah berjumpa dengan pihak penderma. Ya, jadi semua ini perlu dibuka kertas siasatan dan harus menjurus kepada dakwaan, termasuk juga satu siasatan bagi sekarang meninjau apa yang telah saya berkali-kali minta pihak berkuasa untuk siasat, iaitu kemungkinan wujudnya satu konspirasi untuk mengaibkan bekas peguam negara Gani Patail dan menggantikan beliau dengan Apandi Ali yang seterusnya ditugaskan untuk membersihkan nama Najib secara tidak halal, secara haram lah, ya. So benda ni, syak ni memang dah lama wujud, ya, dan buka juga kertas siasatan bagi menilai tang mana bukti-bukti siasatan Apandi Ali yang telah mengenepikan tuduhan-tuduhan Gani Patail terhadap Najib, di mana dalam tempoh 5 bulan selepas Apandi Ali mengambil alih daripada Gani Patail, dalam tempoh yang begitu singkat, kononnya berdasarkan bukti yang tidak pernah ditunjukkan sehingga hari ini, Apandi Ali berkata, ya, Najib tidak terlibat dalam mana-mana kesalahan, dan yang hari ini kita tahu adalah penipuan berdasarkan penghakiman dalam kes Apandi Ali lawan Lim Kit Siang, ya, berdasarkan
pengakuan Apandi Ali sendiri. Ya, jadi benda ni perlu disiasat. Adakah berlaku subahat antara Najib dan Apandi Ali, dan adakah Najib telah mengerahkan Apandi Ali melakukan sesuatu yang boleh dikira sebagai salah guna kuasa oleh seorang bekas peguam pada negara pada ketika beliau masih bergelar peguam negara, ya. Dan perlu juga buka kertas siasatan. Yang ini saya paling hairan mengapa tidak dilakukan. Kononnya Najib dulu berkata Gani Patail dipecat, ataupun sel-sel media lah, Najib berkata Gani Patail dipecat kerana terlibat dalam konspirasi untuk mengaibkan Najib bersama 5 Tan Sri. Sehingga hari ini tidak ada satu apa pun bukti ditampilkan atau hasil siasatan ditampilkan. Dan benda ni penting kerana ianya melibatkan tindakan memecat seorang peguam negara yang menjalankan tugasnya untuk menyiasat Perdana Menteri dan untuk mendakwa Perdana Menteri atas satu kesalahan yang hari ini sudah terbukti benar. Ya, jadi siasat juga, buka kertas siasatan juga kepada sel-sel media Najib yang terdahulu, ya, dan pihak-pihak berkaitan, dari mana mereka dapat sumber maklumat yang menjurus kepada cerita-cerita dongeng yang diwar-warkan kononnya ada konspirasi 6 Tan Sri. Semua ini perlu disiasat, ya. Dan saya hairan, ya, mengapa Najib yang gemar menjelaskan pelbagai perkara tidak menjelaskan perkara ni di dalam Facebook beliau, ya. Sebab tak boleh nak jelaskan, saudara-saudari, sebab Najib sendiri dah mengaku dan kini terbukti bahawa Apandi telah menipu, ya. Jadi kita perlu kertas siasatan, banyak kertas siasatan kita perlu, ya. Dan hairan mengapa benda ni masih belum disiasat. Dan Azam Baki sememangnya tak payah sebutlah, perlu bercuti, ya. Perlu bercuti atas banyak sebab, termasuk beliau sendiri disyaki telah melakukan jenayah, dan kemudiannya timbul pula isu ni di mana sekarang beliau telah didapati menipu berhubung isu 2.6 bilion, ya. Dan seterusnya Azam Baki juga telah meremehkan satu kajian yang mendapati tahap persepsi rasuah di negara ni bertambah buruk. Benda ni sebenarnya tidak boleh diremehkan. Tak boleh kata oh ini persepsi. Persepsi ni penting. Ada sebab perlu dikaji mengapa persepsi ni timbul di kalangan rakyat. Sebab kita jangan bila dengar persepsi kita kata oh benda tu kita tak payah fikir. Sebab persepsi ni timbul sebab apa yang rakyat lihat, apa yang rakyat rasakan. Ya, kalau kita tidak mengendahkan perkara ni, lebih kurang sama dengan kita tidak mengendahkan pendapat rakyat. Ya, so ini saya rasa perlu perhatian oleh pihak-pihak yang berkaitan, ya. Dan satu perkara yang telah disebut dalam penghakiman kes Apandi Ali lawan Lim Kit Siang adalah satu perkara yang telah saya sebutkan berkali-kali. Ya, dan saya rasa Tuan Hanif Katri Abdullah pun pernah sebut, iaitu kegagalan Peguam Negara Apandi Ali melaksanakan tugas dia seolah-olah cuba membersihkan nama Najib apabila beliau tidak ingin bekerjasama dengan pihak peguam, pihak berkuasa di Switzerland, ya. Kerana siasatan-siasatan 1MDB berlaku di sana juga, siasatan 1MDB berlaku di US juga. Jadi jika pihak peguam negara di bawah Apandi Ali dulu bekerjasama dengan pihak-pihak di luar negara di mana siasatan dijalankan, boleh bekerjasama untuk memberi maklumat dan mendapatkan maklumat yang boleh juga membantu siasatan di sini. Anehnya Apandi Ali tidak ingin lakukan, bermakna tidak ingin mendapatkan maklumat yang boleh membantu siasatan terhadap Najib, seolah-olah melindungi Najib. Dan ini telah menyebabkan rakyat terkejut apabila beberapa maklumat didedahkan di dalam Mahkamah Amerika Syarikat dalam kes 1MDB. Antaranya syarat-syarat yang telah diletakkan oleh Najib terhadap bekas ketua Bank Goldman Sachs itu. So syaratnya jika Goldman Sachs ingin lakukan perniagaan dengan 1MDB, perlu bantu dapatkan pekerjaan untuk 3 anak Najib. Kemudian ada syarat untuk letakkan dana tertentu di dalam satu badan amal yang diketuai oleh isteri Najib. Kemudian
bukti-bukti terperinci oleh FBI berhubung aliran-aliran dana, senarai orang-orang yang menerima dana itu berdasarkan bukti yang cukup terperinci hitam putih, termasuk aliran dana 4 bilion ringgit lebih ke dalam akaun Najib dan Riza Aziz. Jadi semua ni kita dapat tahu dan kita terkejut, tetapi disebabkan Apandi tidak ingin bekerjasama dengan pihak berkuasa di luar, jadi perkara ni disembunyikan daripada kita selama ini. Dan sebenarnya berdasarkan bukti yang ditampilkan oleh FBI yang menjurus kepada sabitan bersalah Roger Ng di Mahkamah Amerika Syarikat, maka nyatalah sudah dibuktikan bahawa Najib dan anak tiri dia Riza Aziz menerima sejumlah wang secara haram berjumlah RM4 bilion ringgit lebih. Jadi semua ni kita perlu laksanakan satu siasatan baru. Ya, banyak kertas siasatan perlu dibuka, tapi kita tidak akan dengar. Ya, ini yang menghairankan. Jadi tolonglah lakukan sesuatu berlandaskan the rule of law. Ya, mulakan siasatan ini agar rakyat makin percaya dan persepsi ya rakyat terhadap corruption ataupun rasuah akan berkurang, dan ini akan menambah baikkan persepsi rakyat terhadap kemampuan kerajaan Malaysia menangani isu rasuah. Dan akhir sekali sebelum saya hentikan live ini, jadi anda jika ada soalan teruskan bertanya, saya akan buat sesi khas untuk menjawab soalan. Sebelum saya akhiri live ini, saya baca hari ini ada satu buku yang catatan di dalam kes Zahid di mana nama-nama baru diungkitkan. Saya dari awal dah beritahu nama-nama ni yang diungkitkan ni ianya tidak membawa apa-apa makna. Ini kalau nak buka kertas siasatan, saya sokong siasat semua yang dinamakan, tetapi ini bagi saya tiba-tiba benda ni diwar-warkan secara hangat oleh pihak yang secara tidak langsung ke berkait dengan Najib ni. Saya rasa adalah untuk mengalihkan perhatian daripada pendedahan mengejutkan bahawa Apandi Ali telah menipu dalam isu RM2.6 bilion. Jadi Najib tak mungkin dapat selamat daripada isu ni, tidak mungkin dapat spin lagi, lebih-lebih lagi kerana beliau sendiri dah mengaku. So itu sahaja pencerahan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Jangan lupa sertai saluran Telegram saya, saluran TikTok saya, Regi J. Siri Ta'udin. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.